Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang minyak. So harga minyak ni dah naik daripada tahun 2021, tahun lepas, sehingga sekarang ini Januari 2022, dalam masa setahun ini harga minyak ni dah naik 100% lebih. Sekarang ini harga minyak dah hampir mencapai 90 US dollar satu tong, yang mana tahun lepas hanya berharga dalam 40-an, range 40-an saja. Dan harga minyak ini sangat-sangat penting sebab apa? Kalau katalah Bitcoin naik 1000%, 2000% pun, dia tak memberi kesan kepada kebanyakan daripada kita kan. Kalau harga gold naik 100%, 200%, adakah dia memberi kesan kepada kita kebanyakannya? Tak. Dan kalau saham Tesla naik 500%, 1000% pun dia tidak memberi kesan kepada kita. Tapi kalau harga minyak naik 10%, 20%, 50%, 100%, dia memberi kesan kepada segenap lapisan masyarakat. So dalam video pada kali ini kita akan discuss tentang harga minyak, kenapakah harga minyak ini naik, dan seterusnya apakah yang boleh kita expectkan pada tahun ini dan seterusnya pada tahun-tahun mendatang. Ready? Jom. Okey, jadi saya kongsikan sedikit sejarah tentang harga minyak ini. So minyak ini telah menghadapi zaman kegelapan dia pada tahun 2014, iaitu harga minyak jatuh daripada ketinggian harga 100 lebih dolar, di antara 100 ke 110 dolar, dan jatuh sehingga ke paras 20 dolar pada tahun 2014-2015. Ini ialah penting, timeline ini 2014 ini sangat-sangat penting, sebab harga minyak pada waktu itu jatuh disebabkan oleh penawaran ataupun supply minyak yang tinggi, especially-nya daripada US. Okey, sebab sebelum daripada itu US ialah pengimport minyak daripada especially-nya daripada Saudi dan Timur Tengah. Okey, tapi kemudian apabila harga minyak ini meningkat, banyak exploration dilakukan di US, especially-nya untuk minyak di darat, iaitu dipanggil shale oil production. Banyak lombong-lombong minyak ditemui di Amerika pada tahun-tahun itu, iaitu di antara tahun 2010 hingga 2014 ni. Jadi banyak investment yang berlaku daripada company-company di US yang mana dapat menghasilkan pengeluaran minyak yang begitu tinggi untuk US. Dan apabila US berjaya membuat pengeluaran minyak besar-besaran ini di antara tahun 2010 ke 2014 ini, maka supply minyak itu telah menjadi tinggi, dan ini menyebabkan harga minyak jatuh dengan kuatnya pada 2014 dan 2015 disebabkan oleh supply yang begitu tinggi, hasil daripada penemuan dan pengeluaran begitu banyak minyak yang dihasilkan di Amerika yang dikenali sebagai shale oil production. So inilah yang menyebabkan harga minyak jatuh begitu teruk di antara tahun 2014 dan seterusnya sehingga ke tahun 2020. Dan apabila tahun 2020 sampai, dunia dikejutkan dengan pandemik yang berlaku, dan harga minyak sebenarnya jatuh sampai negatif pada tahun 2020, yang tak pernah berlaku disebabkan oleh minyak yang banyak tapi tak ada tempat simpanan. Harga minyak jatuh negatif pada tahun 2020. So sedikit makluman bagi kawan-kawan yang ingin memulakan portfolio saham global ataupun ingin memulakan portfolio kripto, boleh refer ke keterangan di bawah video ini untuk broker yang saya sendiri gunakan. So refer kepada keterangan video ini. Dan yang kedua, sekiranya ada yang ingin menggunakan debit card international dengan fees yang jauh lebih murah daripada menggunakan wire transfer di bank, boleh refer kepada Wise, iaitu satu debit card yang boleh kita gunakan untuk hantar payment dan terima payment daripada luar negara dengan fees yang sangat-sangat rendah berbanding kos wire transfer. So boleh juga refer keterangan tentang Wise di dalam keterangan video ini. Kemudian semenjak daripada itu harga minyak terus meningkat sehinggalah sekarang, daripada negatif tadi telah pun mencapai hampir 90 dolar pada tahun 2021. Dan sekarang ini pada tahun 2022 harga minyak masih lagi terus meningkat. Okey, jadi kenapakah daripada supply yang banyak tadi
daripada tahun 2010, 2014 tadi begitu banyak supply, dan kenapakah sekarang ini supply ini berkurangan? Okey, ini ialah disebabkan apabila market crash, harga minyak crash pada tahun 2014 ini, kebanyakannya pengeluar minyak, especially yang daripada US ini, yang mana membuat pengeluaran minyak shale production di atas darat ini, kebanyakan company-company ini bankrupt apabila harga minyak ini crash pada tahun 2014. Jadi banyak daripada syarikat-syarikat ini telah pun bankrupt, gulung tikar, dan pengeluaran untuk minyak terus sebenarnya telah pun berkurangan akibat daripada company-company yang bankrupt ini. Kemudian apabila pengeluaran ataupun competition dalam penghasilan minyak ini berkurangan, dan dunia kemudian dilihat beralih kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui, especially dalam solar, dalam wind, dalam electricity, ini telah menyebabkan sebenarnya kebanyakan syarikat-syarikat minyak juga telah mengurangkan investment dalam penghasilan minyak baru, dalam eksplorasi mendapatkan loji-loji minyak yang baru telah berkurangan. Kebanyakan daripada big company ini telah pun divert attention mereka kepada renewable energy instead of untuk daripada terus melakukan aktiviti pengeluaran minyak ataupun pencarian minyak yang lebih agresif. Meaning untuk mendapatkan minyak dan pengeluaran minyak itu telah pun berkurangan semenjak daripada tahun 2010 dan sehingga sekarang ini. Jadi disebabkan itulah maka supply minyak itu semakin lama semakin berkurangan, disebabkan oleh syarikat-syarikat besar ini. Pertama disebabkan oleh banyak company-company di US yang terlibat dalam shale oil production telah bankrupt, dan yang kedua ialah syarikat-syarikat besar juga seperti BP, seperti Royal Dutch, telah mengurangkan investment terhadap pencarian minyak dan pengeluaran minyak. Jadi inilah yang menyebabkan supply minyak itu semakin berkurangan sebenarnya. Selepas daripada itu, permintaan dan penawaran minyak dilihat equilibrium lah. Di paras harga $40 ke $50, di paras harga itu dilihat equilibrium di antara penawaran dan permintaan. Tapi selepas daripada pandemik yang berlaku akibat daripada pembukaan semula ekonomi, jadi kebanyakan daripada negara-negara telah pun pick up kembali aktiviti ekonomi yang semakin pulih. Ini menyebabkan berlakunya peningkatan dalam harga minyak, dan peningkatan harga minyak ini terus berterusan sehingga tahun 2021 dan sekarang ini masuk tahun 2022, permintaan untuk tenaga daripada minyak, daripada natural gas terus meningkat. Jadi seterusnya pada tahun ini harga minyak dijangka terus lagi meningkat disebabkan oleh sebenarnya faktor geopolitik, especially faktor perang yang mungkin risiko perang yang semakin meningkat. So yang pertama ialah ketegangan di antara Rusia dan Ukraine. Sebab Rusia juga ialah pengeluar minyak utama. Sekiranya sanction berlaku terhadap Rusia daripada US dan daripada sekutu-sekutu Amerika, Rusia mungkin tidak dapat menjual minyak Amerika, dan ini sebenarnya mengurangkan lagi supply minyak dalam pasaran, dan harga dijangka akan terus meningkat, melambung melebihi $100 sekiranya sanction terhadap Rusia berlaku jika Rusia melakukan serangan terhadap Ukraine. Itu yang pertama yang menyebabkan harga minyak semakin hot sekarang ini, semakin meningkat sekarang ini. Dan yang keduanya ialah baru-baru ini ialah berlaku serangan terhadap UAE, United Arab Emirates, oleh perang saudara yang berlaku di sana di antara Houthi rebels yang berada di Yaman, yang telah menyerang pusat pengeluaran minyak di UAE. Ini juga telah menyebabkan berlakunya peningkatan harga minyak yang mendadak. Faktor ini semua telah menyumbang kepada peningkatan harga minyak. Dan of course sekarang ini dunia berada dalam inflasi. Inflasi US dan inflasi di kebanyakan negara sekarang ini telah pun mencapai paras ketinggian seolah-olah pada tahun 1980-an. Kita sebagai pengguna sebenarnya sedang menghadapi tekanan daripada inflasi, harga-harga barang yang meningkat. Kemudian sekarang ini ditambahkan pula dengan masalah harga minyak yang terus meningkat, maka inflasi dijangka akan terus skyrocket, meningkat dengan lebih tinggi pada tahun 2022 ini.
Jadi itulah yang berlaku dengan industri minyak dan harga minyak sekarang ini, yang mana dia memberi kesan kepada kita semua. Kemudian muktakhir ini Presiden Amerika Joe Biden dilihat mengambil beberapa langkah untuk mengawal harga minyak ini dari terus meningkat. Yang pertamanya, beliau telah pun berhubung dengan kebanyakan pengeluar minyak untuk meningkatkan pengeluaran, dan yang kedua, Amerika juga telah mengeluarkan reserve minyak dia untuk dimasukkan ke dalam pasaran dengan tujuan dapat mengurangkan harga minyak daripada pertambahan supply dalam pasaran melalui reserve yang mereka ada. Adakah tindakan ini boleh menstabilkan harga minyak? Pada pandangan saya, mungkin ini tidak akan berhasil untuk jangka masa panjang. Jadi itulah yang sedang berlaku dengan harga minyak sekarang ini, dan saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk kawan-kawan lebih bersedia menghadapi hari-hari yang mendatang yang mungkin lebih mencabar untuk kita semua. Okey, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.